Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah saudara, saya duduk macam ni supaya saudara rasa nikmat melihat bicara saya ini. Alhamdulillah Allah memberikan kelapangan kepada kita terus melalui Ramadan yang penuh keberkatan ini. Saudara, kita selalu diingatkan bahawa tempoh 30 hari itu dibagikan kepada 3, iaitu Ramadan yang pertama, Ramadan pertengahan dan Ramadan penghujung. Yang selalu disebut pada kita bahawa di awal Ramadan adalah rahmah, di pertengahan Ramadan adalah pengampunan, dan di hujung Ramadan adalah untuk menghindari diri daripada api neraka. Itulah judul kita yang kita ingin bicarakan. Kita bermula dengan Ramadan di awalnya dikatakan adalah rahmah. Dan ini saya telah bicarakan. Rahmah itu apa maknanya? Saya ulangi. Bahawa Ramadan yang di awal adalah rahmah, iaitu kita menjalinkan kasih belas kita, hubungan kita dengan Allah yang penuh kasih sayang. Allah sayang kepada kita sesaudara. Kalau mengikut apa yang kita lakukan, percakapan kita, sikap kita, pemikiran kita, kelalaian kita, sudah lama Allah membiarkan kita. Tetapi Allah masih sayang. Kita masih tidak terputus rezeki. Kita masih lagi rasanya tidaklah seberat seperti yang orang lain lalui, seperti yang saya sebut kesengsaraan saudara kita di negara lain. Tapi dalam masa yang sama, Allah memberi kita kenikmatan. Kita masih boleh tidur lena. Ada orang menghadapi masalah tidak boleh tidur. Kita masih boleh ada tilam yang sangat selesa. Kita masih ada tempat perlindungan, rumah kita yang masih mewah. Ada orang yang tidak punya apa-apa. Allah memberi laluan kepada kita sehari demi sehari. Nikmat yang kita tidak pernah mengambil berat katanya. Contohnya, nikmat makan itu sudah satu nikmat. Tapi nikmat merasa kesedapan makanan itu juga nikmat. Kerana ada orang yang makan lidahnya tawar. Ini menunjukkan kasihannya Allah kepada kita. Memberi kepada kita laluan demi satu laluan. Kesusahan kita memang kita bicara dan kita bersungut dengan orang lain bahawa saya telah melalui kesusahan. Tetapi selalu saya peringatkan bahawa Allah masih kasih kepada kamu. Allah masih melihat perjalanan hidup kamu. Dia memberi ruang kamu susah, tiba-tiba anak kamu menjadi. Kamu dalam keadaan tidak berjaya, tiba-tiba anak-anak kamu berjaya. Itu semua adalah habuan yang Allah berikan kepada kita dan itu nikmat dan itu adalah rahmat. Rahmat inilah hendak kita sanjungi dan kita hargai supaya kita jangan menjadi orang yang kesal dan putus asa, orang yang kecewa. Karena di awal rahmah itu ialah membuka hidup kita dengan penuh luas, dengan keadaan yang tidak dapat kita bayangkan. Ya. Ada masa-masa tertentu kita terngadah kepada Allah, ya Allah, aku tidak minta ini, tapi Engkau telah anugerahkan. Ini namanya rahmah. Ini namanya kasih belas Allah. Ini namanya kelembutan Allah kepada kita. Di pertengahannya kita bertemu dengan apa yang dipanggil waktu di mana ianya penuh dengan kesempatan kita memohon kepada Allah keampunan. Dan Allah memberi keampunan. Kita bertaubat. Ada kalanya taubat kita tidak bersungguh. Kita hanya menyebut istighfar. Kita hanya menyebut astagfirullahalazim, tapi kita tidak bersungguh. Padahal Allah sudah membuka pintu taubat itu, mintalah. Sehingga kita harus dimarahi kerana tak minta. Bayangkan saudara, orang kalau minta kepada kita berapa kali, kita tidak akan melayan lagi dan kita pun naik perasaan marah. Tapi Allah marah, kenapa kamu tidak minta? Kenapa kamu tidak mohon ampun? Kenapa kamu tidak bertaubat? Aku ingin memberikan kepada kamu keampunan yang kamu tidak boleh bayangkan. Inilah yang kita baca dalam Al-Quran. Syarat dengan ayat-ayat, kamu mintalah kepada aku. Kamu adalah manusia yang aku cipta. Aku tahu kelemahan kamu. Kamu minta keampunan. Selain daripada syirik, yang lain Allah mengatakan mintalah. Allah akan beri. Dan malah kita diberikan isyarat, kamu akan diampun. Di akhir Ramadan dibagaikan anak yang sangat suci bersih. Anak yang bagaikan lahir tidak punya setitik noda pun. Dan kita diminta pada bulan Ramadan ini
selalu mengungkap istilah atau kalimat istighfar, menitiskan air mata, memohon ampun bukan saja untuk kita tetapi untuk anak-anak, isteri kita dan kepada saudara mara kita dan sahabat-sahabat kita. Kita mohon supaya Allah membuka keampunan kepada semua orang. Kita tidak hanya mementingkan diri kita. Di hujung Ramadan, kita diberitahu bahawa dia adalah waktu di mana dikatakan kita terhindar daripada itqun minan nar, daripada neraka. Saudara, sensitiviti kita terhadap neraka masih sangat dangkal. Kita tidak berasa gerun bila dengar api neraka, bila mendengar neraka Jahannam, bila mendengar dalam Al-Quran azabun azim, iaitu siksaan yang besar, siksaan yang berat. Kita tidak sensitif. Sebab itu kehidupan kita tidak berubah. Ada di zaman sahabat Rasulullah SAW, hanya kerana lewat datang solat berjamaah di masjid, dia telah mendenda dirinya dan melepaskan semua ladangnya untuk diberi kepada orang-orang miskin. Dia menghukum dirinya kerana telah lengah, kerana cuai, terlalu sangat sibuk dengan kebun, dia terlepas solat jamaah. Apakah kita sensitif seperti itu? Ya. Ada ketika Rasulullah SAW ditanya seorang anak dari mana sahabat itu memberi makan buah tamar, tetapi tidak dijelas dari mana. Bukan saya nak Rasulullah SAW, tapi seorang sahabat. Bila tak dapat dijawab oleh anaknya, lalu dicongkil buah tamar itu daripada mulut anaknya supaya diluahkan, kerana kamu tidak tahu ini hak orang. Sensitiviti kita terhadap dosa dan pahala. Sensitiviti kita terhadap perkara yang kita lakukan sebenarnya hak orang lain, yang kita rampas tanpa kita sedar. Sebab itu sempadan ini harus kita jaga supaya kita terhindar daripada yang disebut neraka Jahannam. Bila imam-imam kita membaca ayat-ayat yang menyentuh tentang an-nar, yang menyentuh tentang kesiksaan api neraka, sepatutnya kita perhatikan ayat itu, kita baca balik, kita tanya dan kita tahu maknanya, dan kita mengatakan, ya Allah, hindarkan aku daripada api neraka. Sesungguhnya amalan kita ini tidak layak untuk masuk syurga, ya Allah, tetapi jangan kami dihumban ke dalam neraka. Kami tidak mampu untuk menghadapi api neraka yang Engkau sediakan untuk golongan kufar, golongan musyrik. Ya Allah, ya Tuhanku, mari kita mohon kepada Allah. Macam kita baca doa yang sangat mudah, yang selalu diulangkan, dan ini hairan kalau kita tidak tahu doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kebaikan kepada kita dunia dan beri kebaikan kepada akhirat. Ya Allah, hindarkan kami daripada api neraka. Wa qina azabannar. Tapi bila kita mengaminkan wa qina azabannar itu, kita tidak bersungguh. Kita seolah macam tak apa, kalau dicampak neraka pun tak ada masalah. Ini yang kita rasa sangat-sangat patut kita hindari. Bulan Ramadan, ketika saya pergi ke Masjid Al-Aqsa, saya baca hadis di sebuah tiang. Ditanya oleh pembantu Rasulullah SAW yang bernama Maimunah binti Sa'ad, ya Rasulullah, fatwakan, iftina ya Rasulullah Masjid Al-Aqsa, fatwakan kepada kami Masjid Al-Aqsa ni apa? Rasulullah kata, Masjid Al-Aqsa adalah ardul mansyar wa mahsyar. Apa maknanya? Nanti kita semua akan dihimpunkan di situ, yang kita panggil padang mahsyar. Antara Masjid Al-Aqsa dengan Jabal Zaitun ada satu lembah. Lembah itu besar, tetapi tak boleh nak bayang bila Rasul kata di sinilah kamu akan dihimpunkan tadi, di padang mahsyar. Disebut ardul mansyar wa mahsyar. Tetapi yang ditanya lagi kepada oleh Rasulullah SAW oleh Maimunah kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaan kita ini berhadapan dengan api neraka yang selalu diingatkan. Rasulullah sendiri seorang manusia yang maksum, tetap menyatakan, hindarlah diri kita, hindarlah kita daripada api neraka yang dipenuhi dengan batu-batu dan juga dengan manusia, yang selalu disebut ya ayyuhallazina wa ahlikum nara itu, ya Allah, hindungilah aku dan keluargaku daripada api neraka. Di dalamnya adalah batu dan mereka-mereka yang musyrik. Kita harus sensitif. Saudara, bulan Ramadan dibelah kepada 3 bahagian. Di awal Ramadan adalah rahmah,
di pertengah Ramadan adalah keampunan, di ujung Ramadan adalah menghindari diri daripada api neraka. Saudara, apakah yang menjadi perisai kita dengan api neraka? Antaranya ialah, sekali lagi saya ulangi, antaranya ialah sedekah, antaranya infak, antaranya kita rasa menyayangi saudara kita yang tidak sesenang seperti kita. Mari kita penuhi tabung infak Ramadan yang kami telah wujudkan dan kita berkali-kali berulang-ulang supaya kita dapat betul-betul memperisaikan diri kita daripada api neraka, daripada kemurkaan Allah. Saya menganjurkan, dengan demikian, itulah yang sepatutnya dilakukan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada siri ini supaya saudara dapat mengambil iktibar. Kita berhenti untuk kali ini dan kita bertemu pada siri yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.